Hai selamat hari raya kami semua ucapkan, menikmati hidangan yang kami sediakan. Sila jamu selera dengan bermacam hidangan. Pilih yang mana suka, sila janganlah segan. Rasalah ketupat ini dengan rendangnya sekali. Sudilah rasa kueku, pilihlah yang mana satu. Hari-hari begini. Habis cikgu? Dah. Alamak, baru je tengah seronok-seronok ni cikgu dah habiskan. Okey. Baik, kepada anda yang sedang menyaksikan Teras Didik TV KPM bersama-sama dengan saya Azhar Hilmi pada pagi ini. Dan ambil kesempatan kita nak ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin, kullu am wa antum bi khair bagi anda semua yang beragama Islam, yang mana hari ini 2 Syawal kita menyambut Syawal tanda kemenangan kita semua bersamaan dengan 14 Mei 2021. Baik, selamat raya cikgu. Selamat raya Azhar. Itu dia. Kita dah dengar suara merdu buluh perindu cikgu kita menyanyi tadi kan. Tapi kita nak tahu nama, kita nak kenal dengan lebih dekat siapa cikgu kita ni kan. Kita saksikan dulu video ini. Baik, itu dia kita bersama dengan Cikgu Rosmini. Sekali lagi Cikgu, apa khabar Cikgu? Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah. Di hari raya ni, terima kasih Cikgu kerana sudi bersama dengan kita pada pagi ini. Dan yang paling penting juga kepada anda yang menonton di rumah tu sambil makan ketupat, makan rendang, makan wajib dan juga dodol tu. Sambil-sambil makan, sambil-sambil kita belajar Cikgu. Ya. Tapi ingat, kan, pembudayaan norma baharu masih lagi kita kena lakukan sama-sama kerana kita belum lagi menang. Macam mana saya dan cikgu buat, kami menjaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter dan juga kita pakai pelitup muka. Tadi pun cikgu pakai pelitup muka tapi sebab nak menyanyi cikgu, sesak pula nafas kan. Alright, dan sekali cikgu saya nak bawa cikgu ke meja keramat saya cikgu. Oh, okey. Okey, yang mana kita ada gel pembasmi kuman ataupun hand sanitizer. Silakan cikgu. Kita nak sama-sama jaga kebersihan. Ya. Bila cikgu dah guna, saya pula kena guna cikgu. Silakan Azhar. Alright, itu dia. Dah guna gel pembasmi kuman cikgu, saya bolehlah buka saya punya pelitup muka ni cikgu. Itu dia. Yang paling penting jangan buang merata-rata, buang pada tempatnya lah dalam tong sampah. Kalau tidak ada boleh masukkan saja dalam saku. Kan. Yang penting jangan buang merata-rata. Baik cikgu. Hari ini kita nak belajar sama-sama untuk subjek kita sejarah dan juga topik yang kita nak belajar adalah berkenaan dengan kerajaan persekutuan dan juga negeri. Tapi sebelum tu sebab saya tak nak seorang-seorang, kan di hari raya ni menaci saya seorang je kat sini kan, kita nak ajak kawan-kawan yang lain juga kan beraya sambil belajar. Baik, kita nak persilakan rakan-rakan saya untuk masuk ke studio. Kita tak dapat berjumpa secara fizikal tapi kita berjumpa secara virtual ataupun secara maya. Itu dia. Hai, Assalamualaikum, apa khabar semua? Hai. Itu dia cerianya kan. Semua sihat ke? Sihat. Alhamdulillah. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Saya nak ucapkan kepada awak semua. Kullu am wa antum bi khair. InsyaAllah. Baik, sama-sambil beraya. Sebelum kita bagi diorang pergi beraya, cikgu. Kan, kita nak berkenalan dengan diorang. Rakan-rakan saya ini daripada SMK Bandar Baru Bangi, Selangor. Yang mana kita nak mulakan dengan Abid. Silakan Abid. Hai, nama saya Abid daripada kelas 5 Harmoni. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Terima kasih Abid. Seterusnya kita nak persilakan Daniel. Silakan Daniel. Hai, saya Daniel. Saya dari kelas 5 Bakti. Saya ambil jurusan Grafik Komunikasi Teknikal. Selamat Hari Raya. Grafik Komunikasi Teknikal. Selamat Hari Raya Daniel. Seterusnya Afiq. Silakan Afiq. Hai, saya Afiq, pelajar aliran Sains Komputer dari 5 Bakti. Salam kenal. Baik, salam kenal Afiq. Seterusnya Nurhani Aqilah, silakan. Hai, semua, saya Hani. Saya juga mengambil jurusan Grafik Komunikasi Teknikal. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Okey, seterusnya Adnin, silakan Adnin.
Hai, nama saya Adenin dari kelas 5 Damai mengambil aliran perniagaan. Selamat perkenalan semua. Selamat perkenalan. Damai je suara dia kan. Kena dengan kelas Damai. Baik, seterusnya dan the last one. Nur Amira Safia. Silakan Amira. Hai, saya Amira. Saya di kelas 5 Harmoni. Selamat Hari Raya semua. Selamat Hari Raya, itu dia cikgu. Kita dah berkenalan dengan rakan-rakan kita. 6 orang semuanya berbaju raya kan. Pada pagi ini kita nak belajar sama-sama ataupun kita nak ulang kaji balik berkenaan dengan subjek kita sejarah dan juga topik kita berkenaan dengan kerajaan persekutuan dan negeri. Tapi sebelum tu cikgu, sebelum kita mula kelas kita pada pagi ini, kita nak dengar dulu apa pandangan rakan-rakan kita berkenaan dengan subjek dan juga topik yang kita nak belajar. Kita saksikan video ini. Pembentukan sistem persekutuan di negara kita merupakan penerusan tradisi sejarah. Selain itu, pembagian kuasa dalam sistem persekutuan menggambarkan kepentingan mewujudkan pentadbiran yang sistematik bagi menyelesaikan tadbir urus negara. Selain itu, bagi pihak kerajaan maupun rakyat, kita mempunyai peranan masing-masing bagi kemajuan bangsa dan negara. Kerjasama di antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri adalah untuk memelihara keharmonian hubungan. Hal ini secara tidak langsung sekaligus dapat mengurangkan beban tugas dan tanggungjawab kerajaan pusat. Sebagai contoh, bidang kuasa kerajaan persekutuan berkaitan dengan perubatan dan kesihatan, iaitu usaha dalam menangani masalah COVID-19. Manakala bidang kuasa kerajaan negeri berkaitan dengan undang-undang Islam, iaitu melaksanakan hukuman hudud bergantung pada setiap negeri. Pada pendapat saya, kerajaan negeri adalah yang paling hampir dengan rakyat. Hal ini kerana kerajaan negeri memberikan mereka banyak sumbangan. Contohnya, pihak berkuasa tempatan iaitu kerajaan di peringkat ketiga di bawah kerajaan negeri, mereka berperanan menyediakan kemudahan sukan dan juga kebudayaan. Bukan itu saja, mereka juga menyediakan perkhidmatan pembersihan kepada rakyat dan juga membangunkan perumahan awam. Baik, itu dia pandangan rakan-rakan kita berkenaan dengan subjek dan juga topik yang kita nak belajar pada pagi ini berkenaan dengan kerajaan persekutuan dan juga negeri. Cikgu, sebenarnya apa yang kita nak belajar, cikgu, untuk topik kerajaan persekutuan dan negeri ni, cikgu? Baik, cikgu dah sediakan. Jom kita tengok. Bolehkah cikgu tayangkan slide cikgu? Boleh, dan cikgu. bolehkah cikgu mulakan sesi pengajaran sekarang? Boleh, cikgu. Tapi mungkin sebagai pengenalan awal, cikgu, sebelum kita nak pergi ke slide, cikgu, kan, untuk subjek sejarah ni dan juga kerajaan persekutuan dan negeri ni, sebenarnya sebagai pengenalan awal, apa yang kita nak belajar, cikgu? Baik. Kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri adalah merupakan 3 peringkat bersama-sama dengan peringkat kerajaan tempatan, di mana 3 peringkat ini adalah merupakan sistem pentadbiran dalam negara Malaysia. Di mana ini adalah keistimewaan yang telah diberikan secara pembahagian kuasa antara ketiga-tiga kerajaan di peringkat pusat, negeri dan juga tempatan. Itu dia. So maksudnya, cikgu, dalam 2 ni sebenarnya ada 3, cikgu. Sebab saya perasan tadi cikgu sebut kerajaan persekutuan, negeri dan juga tempatan. Tapi saya yakin mungkin kita nak tahu kat mana tempatan tu berada, cikgu. Kan kejap betul lagi. Tapi kita nak berhenti rehat seketika. Kita nak bagi can kepada Abid untuk ambil kuih raya, cikgu. Katanya dia, saya tak makan lagi kuih raya ni, tak sarapan. Kita bagi can lah kan. Dia nak sarapan dengan kuih raya. Kita kembali selepas ini dalam Trans Didik TV KPM.
Baik, kembali dalam Trans Didik TV KPM bersama-sama dengan saya Azhar Hilmi. Baik, nak tanya Abid. Abid dah okey, Abid? Dah ambil dah kuih raya tadi? Itu dia, Abid senyum je dia kata. Alah, mana boleh tunjuk cikgu. Nanti kawan-kawan yang lain teringin cikgu. Nak kena bagi pula. Kata apa, tak apa Abid. Simpan. Baik cikgu, kita tak nak lengahkan masa lagi. Kita nak teruskan sesi kelas kita pagi ini. Saya pun tak sabar nak tahu. Tadi cikgu dah test kita berkenaan dengan kerajaan persekutuan dan juga negeri dan juga tempatan untuk subjek sejarah ni. So, kita nak serahkan kepada cikgu. Silakan cikgu. Ya, baik. Jom cikgu ajar sejarah. Alright, jom. Okey. Jom masuk kelas cikgu, okey? Okey. Ini adalah SK yang cikgu pilih, iaitu sistem persekutuan, iaitu kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri. Di mana di dalam SK ini mengandungi standard pembelajaran, iaitu kuasa kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri, iaitu 12.4.2 yang cikgu pilih untuk sesi pengajaran dan pembelajaran pada hari ini. Baik, kita lihat apakah yang terkandung, subtopik yang terkandung di dalam SP 12.4.2 ini, iaitu kita akan melihat pembahagian kuasa dan kita akan juga terus melihat kuasa kerajaan persekutuan. Kita juga akan lihat kuasa kerajaan negeri dan juga kita nak lihat peranan kerajaan tempatan di bawah kerajaan negeri. Oh, okey, kerajaan tempatan ni di bawah kerajaan negeri. Ya. So maksudnya adakah kerajaan tempatan ada kuasa untuk menggubal undang-undang, contoh di peringkat kawasannya ke? Ya, dia ada kuasa untuk menggubal undang-undang, tetapi semuanya tertakluk di bawah perlembagaan ataupun undang-undang yang telah ditetapkan oleh Dewan Undangan Negeri masing-masing. Okey, itu dia. Baik, cikgu. Okey, kita teruskan, Azhar. Baik, cikgu. Okey, murid-murid yang berada di skrin, calon-calon SPM tahun 2021, jom cikgu ajar mata pelajaran sejarah hari ini, iaitu berkaitan dengan kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri. Baik, cikgu. Baik. Itu dia. Ini adalah hasil yang anak-anak murid akan peroleh, di mana anak-anak murid dapat menjelaskan bidang kuasa, menjelaskan bidang kuasa kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri. Dan nilai elemen kewarganegaraan dan juga nilai civic yang cikgu pilih untuk anak-anak murid peroleh pada hari ini ialah anak-anak murid dapat menguraikan tentang kepentingan untuk memahami tanggungjawab anda sebagai rakyat dan juga anda faham tentang tanggungjawab pemimpin dalam membangunkan negara. Itu dia. Penting juga, cikgu. Sebenarnya kita nak memahami bidang kuasa dan juga kepentingan kita sebagai rakyat, nak memahami tanggungjawab kita dan juga pemimpin dalam orang kata membangunkan negara, cikgu. Itu dia, kita belajar daripada sejarah apa yang berlaku kan. Kejayaan lalu kita ulangi kembali. Orang kata apa yang berlaku kegagalan lalu jangan diulang lagi. Itu dia. Baik, cikgu, kita nak teruskan, cikgu. Silakan, cikgu. Terima kasih, Azhar. Baik. Ini adalah merupakan topik yang kita akan menjurus pada hari ini, di mana kita akan lihat sistem pentadbiran kerajaan Malaysia yang terbahagi kepada 3 peringkat. Di mana 3 peringkat tersebut ialah peringkat kerajaan persekutuan, peringkat kerajaan negeri, peringkat kerajaan tempatan. Baik, ini kita gelarkan sebagai pembahagian kuasa. Di mana pembahagian kuasa telah memperuntukkan kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri, di mana perlembagaan telah memperuntukkan secara khusus dalam bidang perundangan dan juga pemerintahan untuk kedua-dua kerajaan ini, iaitu kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri. Baik, apakah sebenarnya tujuan peruntukan kuasa yang khusus ini diberikan kepada kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri? Ini adalah bertujuan untuk melicinkan perjalanan sistem persekutuan itu sendiri. Di samping itu, ia dapat mengelakkan permasalahan antara 2 peringkat kerajaan, iaitu peringkat kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri. Namun kita lihat di sini, cikgu starkan di situ kerajaan persekutuan, dan kita dapat lihat bahawa kuasa kerajaan persekutuan telah diperuntukkan melebihi daripada kuasa kerajaan negeri, dan kuasanya lebih besar melebihi daripada kerajaan negeri. Ianya bertujuan untuk menjamin kestabilan dan juga kemajuan negara. Kerana itulah kenapa kerajaan persekutuan kuasanya lebih besar berbanding daripada kerajaan negeri. Dan di dalam kerajaan negeri kita ada kerajaan tempatan, di mana sebenarnya dari segi perlembagaan
perlembagaan persekutuan hanya memperuntukkan adanya kuasa kerajaan tempatan, namun bidang kuasa kerajaan tempatan itu sebenarnya berada di bawah kerajaan negeri. Okey. Ya, di mana memang tiada peruntukan kuasa khusus yang diperuntukkan oleh perlembagaan, kerana memang 100% ianya terletak di bawah kuasa kerajaan negeri. Itu dia. Baik, cikgu, sekiranya kalau kita tengok macam kerajaan negeri boleh menggubal undang-undang untuk yang berada di bawah negeri, maksudnya dalam melalui Dewan Undangan Negeri. Ya, betul. Dan kalau kita faham berkenaan dengan kerajaan persekutuan menggubal undang-undang melalui parlimen. So adakah kerajaan negeri boleh untuk tidak mengikuti apa yang telah digubal oleh kerajaan persekutuan untuk negerinya? Itu persoalan yang kita nak tahu sekejap lagi, cikgu. Akan kita teruskan dulu sesi kelas kita pada hari ini, cikgu. Silakan, cikgu. Ya. Baik, saya teruskan, cikgu. Okey. Ini adalah kuasa kerajaan persekutuan di peringkat pusat, di mana cikgu mempamerkan di sini kepada anak-anak yang berada di kaca TV dan juga calon-calon SPM. Ini adalah pusat pentadbiran kerajaan persekutuan, di mana pusat pentadbiran kerajaan persekutuan pada asalnya terletak di Kuala Lumpur. Namun pada tahun 1999, kerajaan persekutuan telah berpindah dari Kuala Lumpur ke Putrajaya. Dan kita lihat pada tahun 2000, perjanjian di antara kerajaan negeri Selangor dan juga kerajaan persekutuan telah berjaya menjadikan Putrajaya sebagai sebuah wilayah persekutuan. Dan kita nampak di sini sebuah taman, sebuah taman di dalam taman pentadbiran, sebuah pentadbiran di dalam taman telah berjaya diwujudkan di Putrajaya. Dan kita lihat inilah pemandangan seluas lebih kurang 19 batu persegi kalau tak salah, cikgu, keseluruhan bandar Putrajaya, dan inilah yang digelar sebagai bandar dalam taman. Dan pusat pentadbiran kerajaan persekutuan Putrajaya ini telah diisytiharkan dengan rasminya oleh Tun Dr. Mahathir bin Mohamad pada Perdana Menteri yang keempat pada ketika itu, dan inilah yang menjadi yang mengubah pusat pentadbiran persekutuan dari Kuala Lumpur ke Putrajaya, disebabkan oleh kesesakan dan juga pembangunan pesat yang amat berlaku di Kuala Lumpur, maka kita terpaksa pindahkan ke Putrajaya. Baik, kalau kita tengok berkenaan dengan pemindahan pusat pentadbiran kerajaan persekutuan daripada Kuala Lumpur ke Putrajaya, kalau tadi cikgu ada sebut bermulanya 1999 dan termeterai perjanjian adalah pada tahun 2000 antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri Selangor. So adakah fakta-fakta ini sekiranya para pelajar mungkin tidak menyatakan tahunnya dalam mungkin dalam peperiksaan dan sebagainya, adakah akan berlaku pengurangan markah, cikgu? Oh, tidak. Cukup sekadar anak-anak murid menyatakan pusat pentadbiran kerajaan persekutuan telah berpindah dari Kuala Lumpur ke Putrajaya. Okey, itu pun dah dikira sebagai sudah markah, dikira sebagai markah. Itu dia steady kan. Tapi kalau kata ingat tahun tu mungkin bonus itu adalah satu bonus. Itu lebih baiklah. Okey. Baik, cikgu, kita nak teruskan seterusnya, cikgu. Cikgu ada sediakan montaj. Okey, ini cikgu nak terangkan sedikit tentang montaj yang bakal cikgu tayangkan ini. Sebenarnya montaj ini adalah merupakan hasil kreativiti daripada murid cikgu yang bernama Nur Adenin binti Ramli, Nur Adenin binti Ramli, di mana Nur Adenin dari kelas 5 Damai, dia telah berpeluang menyahut cabaran cikgu untuk mendapat TP6. Dan murid ini iaitu Nur Adenin binti Ramli telah berjaya mendapat TP6 apabila Nur Adenin telah membina sebuah video di bawah kreativiti beliau, dan inilah yang membolehkan Adenin berjaya mendapat TP6 untuk PBD. Itu dah tahniah Adenin. Adenin ada bersama kita, cikgu. Adenin ada bersama-sama. Nur Adenin tadi yang 5 damai je suara dia kan. Tahniah kita ucapkan kerana berjaya mendapat TP6. Kan, dan juga hasil kreativiti beliau menghasilkan sebuah video montaj yang cikgu akan tayangkan kepada kita. Saya pun tak sabar nak tengok. Silakan, cikgu. Okey. Jom kita tengok. Ya.
Itu dia satu pemandangan yang luar biasa, Cikgu. Itu adalah Bandar Putrajaya kita. Kita bagi tepukan dengan gemuruh untuk Nur Adnin. Baik, Cikgu. Saya nak tanya Adnin sikit boleh tak, Cikgu? Silakan, Azhar. Adnin, nak tanya ni Adnin. Adnin boleh unmute mic Adnin. Kita nak tanya Adnin. Berapa lama tu masa Adnin ambil masa untuk siapkan video tadi tu, Adnin? Berdasarkan pengalaman saya, tak ingat lama mana. Dalam 2 minit ke 3 minit je. 2 minit ke 3 minit, Adnin? Untuk menghasilkan video tersebut. Itu dia satu. Itulah yang cikgu cakap, yang cikgu galakkan murid-murid apabila kita mengamalkan sistem pentaksiran bilik darjah. Inilah yang kita galakkan murid-murid untuk melaksanakan ataupun membina kreativiti mereka berdasarkan TP-TP, dan Adnin telah berjaya memperoleh TP6. Betul, Cikgu. Kalau kita tengok sebenarnya pelajar-pelajar kita sekarang kreatif, Cikgu. Ya. Kan, macam-macam dia orang boleh buat. Ya. Itu tak tengok Abid lagi, Cikgu. Okey, cikgu. Okey, baik, boleh kita teruskan, teruskan? Cikgu. Silakan, Okey, baik. Cikgu. Okey. Okey, Cikgu, seterusnya. Okey. Cikgu ada memaklumkan kepada anak-anak murid di mana untuk soalan yang tahukah anda ini, cikgu memaklumkan supaya murid-murid telah membuat ulang kaji di rumah, dan ini kita ingin sentuh tentang aspek kemahiran, iaitu kemahiran sedia ada murid. So cikgu ingin mendengar dari jawapan daripada murid-murid tentang apakah bidang kuasa. Bidang kuasa ini adalah sebelum cikgu memulakan pengajaran, Azhar. Okey, cikgu menggunakan kemahiran sedia ada murid untuk menguji kemahiran mereka menguasai buku teks. Baik, murid-murid dah bersedia? Okey. Okey, baik. Semua dah ready, Cikgu. Apakah bidang kuasa yang terkandung di dalam senarai persekutuan? Okey. Baik, siapa yang nak jawab? Kita nak open random, Cikgu. Okey, yang random. Okey, random. Siapa yang nak jawab? Okey, silakan. Mungkin... Cikgu, saya nak jawab, cikgu. Ya, silakan. Afiq. Silakan, Afiq. Ya, Afiq. Afiq. Silakan. Al-ehwal luar negeri. Contoh dia urusan antarabangsa, cikgu. Bagus, ya. Ya, urusan luar negeri. Terus. Itu Ada lagi? Bidang kuasa yang terkandung dalam bidang persekutuan. Okey, Daniel, silakan, Daniel. Ya, Daniel. Pertanian, cikgu. Ya, pertahanan. Contohnya TUDM, Tentera Udara Negara Malaysia, dan ATM, Angkatan Tentera Malaysia. Bagus. Okey. Tapi saya seronok nak tengok Daniel, Cikgu. Ya. Dia duduk kat sofa tu macam penyimpan moho besar diraja tu. Ya, betul lah. Macam nak mengumumkan raya tu. Silakan lagi. Baik, silakan. Siapa lagi? Kemahiran. Okey, Amira. Silakan, Amira. Bidang keselamatan dalam negeri, contohnya polis dan imigresen, cikgu. Okey, betul, Cikgu. Betul, yes. Tepat sekali. Tahniah, Amira. Dahsyatlah pelajar-pelajar, Cikgu. Apa lagi bidang kuasa ada lagi yang tak? terkandung? Siapa lagi? Abid, Cikgu. Ya, Saya Abid. tunggu Okey. Abid daripada tadi, Cikgu. Okey, silakan, Abid. Silakan, Abid. Abid. Abid kena unmute mic, Abid. Abid kalau tak unmute mic, Abid, sampai ke habis kita tak dengar Abid cakap. Baik, silakan, Abid. Bidang pelajaran, cikgu. Bagus, Bidang Abid. pelajaran. Ya. Betul. Contohnya pembinaan silibus yang seragam oleh Kementerian Pendidikan, cikgu. Ya, tepat sekali, Dan Abid. ini Itu juga adalah antara inisiatif Kementerian Pendidikan Malaysia dengan adanya di peranan Pusat KPM, Pentadbiran Cikgu. Kerajaan. Yes. Baik, seterusnya. Ada lagi ke? Ada lagi nak bagi jawapan? Ya, Hani Akilah. Silakan Hani, turn on. Okey. Bidang perubatan dan kesihatan, cikgu. Bidang perubatan. Ya. Ini kalau kita tengok ni kena dengan suasana COVID-19. Yes. Ada huraian ke ni untuk ini? Contohnya peranan Kementerian Kesihatan Malaysia. Untuk mengatasi pandemik yang berlaku sekarang kan, Azhar? Betul. Okey, baik. So, baik, Cikgu. inilah. Itu kita dah tahu berkenaan dengan bidang kuasa yang terkandung dalam senarai persekutuan. Apa yang perlu dilakukan dan apa yang wajib mereka lakukan supaya kita semua maklum. Tapi, Cikgu, kita nak teruskan. Sebelum kita teruskan, tadi Anin cakap dengan saya, Anin nak ambil juga pulut lemah dari kita. Tak boleh bagi Abid seorang. Okey, so kita bagi peluang kepada Anin untuk ambil pulut lemah. Kita berhenti rehat seketika. Kembali selepas ini dalam Teras TV KPM. Kita dendangkan salam lebaran. Ya hari raya, ya hari raya, hari kemenangan kita. Selamat hari raya. Ya hari raya, ya hari raya, hari yang indah mulia. Selamat hari raya. Pejam celeng, oh pejam celeng.
Baik, kembali dalam Teras Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Tadi kita dah tahu berkenaan dengan bidang kuasa Kerajaan Persekutuan dan semua pelajar-pelajar cikgu luar biasa. Anin dah dapat kuih raya, dah dapat lemang tu, jangan makan seorang-seorang. Okey, baik cikgu, saya nak repeat baliklah tadi soalan saya teringat nak tanya balik. Soalan berkenaan dengan kerajaan negeri. Sekiranya kerajaan negeri mengubal satu kerajaan persekutuan telah mengubal satu undang-undang dan tetapi kerajaan negeri tidak ikut, malah mengubah ataupun menggubal peraturan ataupun undang-undangnya sendiri di luar bidang kuasanya, adakah ianya boleh ataupun dibenarkan dalam sistem? Ya, terima kasih Azhar kerana membantu untuk satu soalan yang baik sebenarnya. Ya, sekiranya kerajaan negeri tidak mematuhi peraturan ataupun undang-undang yang telah diwartakan oleh Perlembagaan Persekutuan, maka itu dianggap sebagai satu kesalahan daripada pihak kerajaan negeri. Kerana apa saja perlembagaan yang dibina oleh Parlimen dan juga di peringkat persekutuan itu adalah merupakan perlembagaan yang dikhususkan untuk senarai negeri yang tidak boleh di luar bidang kuasanya. Okey, so maksudnya tak boleh lah. Tidak boleh. Mesti ikut apa yang telah pun diwartakan oleh kerajaan persekutuan. Itu dia. Baik, cikgu, kita nak teruskan kita punya sesi pengajian kita, cikgu. Silakan. Ya, baik. Cikgu akan teruskan dan menjurus kepada kuasa khusus iaitu kuasa kerajaan persekutuan. Baik, kita lihat di skrin ya. Di mana di sini kita lihat kuasa kerajaan persekutuan ini sebenarnya termaktub, memang sudah sedia ada di dalam Perlembagaan Persekutuan yang telah disenaraikan di bawah senarai persekutuan. Dan institusi yang kita nampak sebagai sebuah kuasa yang membina perlembagaan ia adalah merupakan badan perundangan iaitu Parlimen. Okey, dan kuasanya kita nampak bahawa kuasa kerajaan persekutuan adalah melebihi daripada kuasa kerajaan negeri dan kita nampak bahawa kuasa ini adalah lebih luas dan meliputi kepentingan nasional dan juga semua perkhidmatan yang berkaitan dengan urusan pentadbiran negara. Dan kita lihat senarai persekutuan seperti yang telah dikongsikan oleh anak-anak murid cikgu tadi, ini adalah juga senarai persekutuan yang selain daripada yang disebut oleh anak-anak murid. Ada tambahan-tambahan dari segi pentadbiran keadilan, kewarganegaraan, kewangan, perhubungan dan pengangkutan. Perhubungan dan juga pengangkutan. Ini semua di bawah bidang kuasa kerajaan persekutuan. Kerajaan persekutuan. Okey, baik cikgu. Silakan cikgu. Okey, baik. Cikgu akan teruskan dengan bidang kuasa kerajaan negeri. Okey, ini adalah kuasa kerajaan negeri Azhar. Okey, dan anak-anak murid di Kaca TV calon-calon SPM 2021, mari bersama-sama dengan cikgu untuk kuasa kerajaan negeri. Baik. Kita lihat kuasa pemerintahan kerajaan negeri sebenarnya memang telah termaktub di dalam Perlembagaan Persekutuan dan ia termaktub sebagai kuasa senarai kuasa kerajaan negeri. Dan seperti mana yang kita tahu, ke-13 buah negeri di Malaysia, kesemuanya mempunyai Dewan Undangan Negeri atau Majlis Negeri di negeri masing-masing. Dan mereka berhak untuk menggubal undang-undang di bawah bidang kuasa kerajaan negeri, di mana bidang kuasa yang disenarai di bawah kerajaan negeri ini tidak boleh diganggu oleh kerajaan persekutuan. Bermaksud di sini, senarai negeri yang telah diperuntukkan untuk kerajaan negeri memang dikhususkan hanya untuk kerajaan negeri. So maksudnya sebarang penggubalan adalah tertakluk kepada kerajaan negeri itu sendirilah. Tidak tertakluk ataupun tidak bergantung kepada kerajaan persekutuan. Dan kerajaan negeri akan melaksanakan pentadbiran berdasarkan undang-undang yang digubal oleh Dewan Undangan Negeri itu sendiri. Okey, baik cikgu. Seterusnya cikgu. Baik. Ini adalah senarainya iaitu Undang-Undang Islam, Undang-Undang Tanah, Pertanian dan juga Perhutanan. Okey, Kerajaan Tempatan yang tadi kita nak akan lihat kerajaan peringkat ketiga dan juga Hari Kelepasan Negeri. Sebab itulah ada yang bercuti pada hari Nuzul Quran dan ada negeri-negeri yang bercuti pada hari Isra' dan Mi'raj. Betul. Maksudnya itu tertakluk kepada bidang kuasa kerajaan negeri untuk menerima ianya sebagai cuti ataupun tidak. Baik. Baik cikgu. Okey, kita teruskan kepada senarai bersama. Di mana inilah dia specialnya kerajaan sistem pentadbiran kerajaan persekutuan di mana kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan boleh sama-sama berganding bekerja bersama-sama di bawah senarai persekutuan. Senarai bersama, maafkan saya, di bawah senarai bersama. Dan kita lihat senarai bersama ini tujuannya adalah untuk melibatkan perkara-perkara di mana perkara-perkara yang membolehkan Parlimen dan juga
Dewan Undangan Negeri untuk menggubal perkara-perkara di atas hal yang sama. Okey. Ya, dan hal yang sama itu inilah hal iaitu senarainya. Termasuk kebajikan awam, beasiswa, perlindungan haiwan liar dan taman negara, perancangan bandar dan luar bandar, kesihatan awam, kebersihan dan pencegahan penyakit. Wah, ini samalah kalau kita tengok dalam suasana ataupun fasa pandemik COVID-19 ni. Itulah yang cikgu nak kongsikan jawapan dengan anak-anak murid nanti. Ada soalan untuk itu nanti. Alright. Dan kita akan kebudayaan dan sukan serta perumahan. So sekiranya berlaku seperti Azhar tanya tadi tentang percanggahan, maka sekiranya berlaku percanggahan di dalam senarai undang-undang yang telah diluluskan di mana kerajaan negeri telah membina kerajaan yang di luar bidang kuasanya, automatik maka ianya akan terbatal dan undang-undang yang diluluskan oleh parlimen itulah yang akan dipatuhi. Okey. So sekiranya senarai bersama tadi mungkin tidak mencapai kata sepakat ataupun pihak kerajaan negeri tidak bersetuju malah menggubal di luar bidang kuasanya, maka kerajaan persekutuan punya hasil adalah itu yang tertakluk ataupun diguna pakai. Betul, Azhar. Baik, cikgu. Itu setakat kita nak tanya rakan-rakan kita di Google Meet semua masih okey memahami ataupun mungkin ada persoalan-persoalan yang nak diajukan kepada cikgu kita? Semua masih on lagi? Okey. Itu dia semua baik, masih cikgu ada on, sediakan. cikgu. Baik, Cikgu. sebelum cikgu masukkan soalan, kita masukkan sedikit tentang Sabah dan Sarawak, Azhar. Boleh, cikgu, jom. Ya, okey, jom. Ya, di dalam peruntukan tambahan untuk Sabah dan Sarawak, memang telah diperuntukkan satu peruntukan tambahan yang istimewa untuk negeri Sabah dan Sarawak bagi menyesuaikan bagi menyesuaikan kemasukan mereka ke dalam persekutuan pada tahun 1963. Dan kita nampak di negeri Sabah dan juga Sarawak mereka ada dari segi undang-undang adat dan juga etnik mereka, dan inilah yang menyebabkan kena diperuntukkan senarai tambahan yang khusus bagi senarai negeri dan juga senarai tambahan yang membolehkan kerajaan persekutuan untuk bersama-sama dengan kerajaan negeri Sabah dan juga Sarawak di bawah senarai bersama. Maksudnya tetap sama ada seperti mana negeri-negeri lain, dia ada senarai negeri dan juga ada juga senarai bersama. Ya, ini adalah tambahan. Ini adalah tambahan untuk senarai negeri dan ini adalah tambahan untuk senarai bersama di dalam menyesuaikan kemasukan untuk Sabah dan Sarawak. Baik, cikgu. Dan kita lihat bahawa Akta Immigration tahun 1963 telah memperuntukkan keistimewaan kepada kerajaan negeri Sabah dan Sarawak di mana mereka diberikan kuasa kawalan kawalan dan juga kemasukan kediaman di negeri-negeri berkenaan. Azhar pernah pergi ke Sabah tak? Saya pernah, cikgu. Azhar pergi ke Sabah kena bawa pasport tak? Tak, cikgu. Azhar mengisi borang immigration dan perlu menunjukkan kad pengenalan, bukan? Betul, cikgu. Inilah dia Akta Immigration tahun 1963 yang telah diperuntukkan khas untuk Sabah dan juga Sarawak. Itu dia. So mungkin ada sedikit perbezaan kalau nak dibandingkan mungkin dengan negeri-negeri lain. So di negeri Sabah dan juga Sarawak dia perbezaannya antaranya adalah adanya Akta Immigration 1963, cikgu. Baik, cikgu. Okey, jom kita nak teruskan kepada soalan sebab cikgu sudah tak sabar nak melibatkan anak-anak murid ni. Baik, dia orang pun asyik makan kuih raya je, cikgu. Mana boleh kan, macam cikgu ni. bimbang ni asyik banyak makan kuih raya, nanti tak boleh nak jawab soalan cikgu. Okey, jom cikgu yakin anak murid. Okey, jom kita lihat soalan yang berkaitan dengan pembahagian kuasa. Okey, cikgu sediakan soalan iaitu mengapakah pembahagian kuasa perlu antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri. Baik, cikgu memperkenalkan teknik pengajaran dalam kelas di mana cikgu memperkenalkan kepada anak-anak murid cikgu ni teknik forensik. Pernah dengar forensik tak? Forensik pernah, cikgu. Saya suka tengok cerita-cerita yang melibatkan forensik ni. Iaitu kita bedah soalan. Okey, bedah soalan. Selalu kita tengok bedah mayat kan. Kita bedah soalan. Baik, apa tujuan kita bedah soalan, Azhar? Supaya murid-murid dapat menjawab soalan mengikut lunas dan juga landasannya dan tidak lari daripada yang diminta oleh soalan. Itu dia. Baik, cikgu. Okey, cikgu ingat nak pilih salah seorang lah. Siapa boleh volunteer bantu cikgu untuk bedah soalan ini? Okey, siapa dia? Saya rasa Adni, cikgu. Saya dah agak dah, cikgu. Azhar ni macam dah tahu-tahu Adnin ni. Sebab dia buka mic, cikgu. Okey, dia buka mic, saya dah agak dah. Ini mesti dia nak jawab. Silakan Adnin. Baik, cuba huraikan tentang soalan ini, Adnin. Bagaimana nak diforensikkan? Kata kunci bagi soalan ini ialah mengapakah, cikgu? Ya, bagus, Adnin. Baik, bagaimana untuk nak menguraikan soalan kata tugas mengapa ini, Adnin? Huraian akan berkaitan dengan sebab-sebab, cikgu. Bagus, Adnin. Jadi, untuk menjawab, inilah dia kata
forensik itu, di mana kita mengenal pasti kata tugas, iaitu mengapakah. Apabila soalan mengapakah, murid-murid perlu menjawab, mengapa? Mengapa awak demam? Sebab perlu ada huraiannya. ya, huraiannya adalah berbentuk sebab. Baik. Jom kita tengok jawapan daripada soalan ini. Bolehkah anak-anak murid cikgu bersedia? Ataupun kita nak minta diorang jawab dulu cikgu satu? Ya, kita minta anak-anak murid kita jawab soalan ni. Boleh. Okey. Baik. Kita persilakan Adnin tadilah. Adnin, mengapakah pembahagian kuasa perlu antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri? Mungkin Adnin nak kongsikan jawapannya Adnin. Sebabnya. Tadi kata kuncinya mengapakah mesti dijawab dengan sebab. Ya. Silakan Adnin. Okey. Sebabnya, kerajaan persekutuan meliputi perkara yang termaktub dalam perlembagaan persekutuan dalam sebagai senarai persekutuan. Okey. Cikgu nak dengar jawapan yang lebih lanjut lagi tentang pembahagian kuasa ini. Bolehkah cikgu dengar daripada murid yang lain? Okey. Tapi tadi adakah betul cikgu jawapannya? Betul. Baik, seterusnya Hani Akilah cikgu. Silakan. Pembahagian kuasa bertujuan untuk melicinkan sistem pentadbiran kerajaan persekutuan. Ya, melicinkan. Hal ini adalah bagi mengelakkan permasalahan serta pertindihan kuasa di antara kedua-dua kerajaan, iaitu di peringkat pusat dan juga peringkat negeri. Itu adalah jawapan. Jadi murid-murid perlu menjawab soalan ini berdasarkan jawapan daripada buku teks. Buku teks. Dan saya perasan kata kunci tadi ada melicinkan. Melicinkan. So maksudnya tujuan pembahagian kuasa ni antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri ni adalah bagi melicinkan dan juga tidak ada pertindihan kuasa di antara persekutuan dan juga negeri. Baik cikgu, kita dah tahu berkenaan dengan kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri serta tadi senarai bersama dan juga senarai negeri untuk Sabah Sarawak. Dan sekarang ni cikgu kita nak berhenti rehat seketika. Kita nak ambil nafas sekejap. Kita jumpa selepas ini dalam Teras Didik TV KPM. Saya ingin meminta maaf sekiranya saya tersakitkan hati cikgu sepanjang masa ini. Sumimasen. Semoga cikgu sentiasa diberikan kesejahteraan, dikurniakan kebahagiaan dan kesihatan yang baik. Stay safe and stay healthy. We love you. Baik, kembali dalam Teras Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Ingat, walau di mana pun anda berada, patuhi SOP Raya Kedua. Jangan sesekali nak merentas daerah dan juga merentas negeri. No. Kita jaga kita, insya-Allah. Baik, cikgu, kita nak teruskan sesi pengajian kita cikgu untuk subjek sejarah dengan topik kita adalah Kerajaan Persekutuan dan Negeri. Silakan cikgu. Ya, kita pergi terus kepada soalan yang kedua. Boleh, cikgu. Apakah kepentingan senarai bersama? Bolehkah cikgu dengar volunteer daripada murid yang siapa yang akan menjawab soalan apakah kepentingan? Amirah dah tak sabar-sabar nak jawab. Silakan Amirah. Kepentingan senarai bersama ialah membolehkan Parlimen dan Dewan Undangan Negeri menggubal undang-undang di atas perkara atau hal yang sama, cikgu. Ya, bagus. Betul jawapan. Ya, betul. Di antara kedua-dua peringkat kerajaan, persekutuan dan negeri berbincang tentang isu dan kepentingan atas perkara yang sama. Bagus. Tepat sekali Amirah. Baik, ada contoh ke? Tidak ada. Baik, tak apa. Memang itulah jawapannya sebenarnya, kerana soalan apakah kepentingan ini adalah merupakan soalan fakta anak-anak murid, di mana murid terus menjurus kepada jawapan apakah kepentingan senarai bersama itu. Selalunya untuk soalan ini mungkin akan 2 atau 4 markah. Okey. Baik, jom kita tengok kerajaan yang seterusnya yang terakhir, peringkat ketiga, iaitu kerajaan tempatan. Ya, ini dia kerajaan tempatan. Dan kerajaan tempatan kita kenali juga sebagai pihak
dapat berkuasa tempatan ya anak-anak murid. Okey, dan kerajaan tempatan adalah merupakan sebuah kerajaan yang bertanggungjawab ya dalam sesebuah kawasan pertempatan mereka, iaitu daerah-daerah kecil yang telah diwartakan oleh kerajaan negeri ya, dan sudah tentu ianya terletak di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. Dan yang paling penting, kerajaan tempatan adalah merupakan perantara di antara rakyat ya dan juga kerajaan ya, kerajaan negeri ya, dan ianya berperanan untuk memberikan perkhidmatan kepada penduduk setempat. Itu dia. So maksudnya menjadi perantara, itu kata kuncinya ya, cikgu, perantara untuk kata kerajaan kunci tempatan untuk adalah huraian menjadi kerajaan perantara tempatan antara kerajaan negeri dan juga rakyat dalam negeri tersebut. Ya, kerana Baik, rakyat ini terletak di bawah daerah-daerah yang kecil kan. Okey, baik itu. Dan kita nampak perlembagaan telah membentukkan ya Akta Kerajaan Tempatan di mana ia merangkumilah Majlis Bandaraya, Majlis Perbandaran dan juga Majlis Daerah. Baik, tak mau berlengah masa, cikgu nak tunjukkan video. Baik, jom cikgu. Saya pun nak tengok juga cikgu. Video, kita tengokkan video montaj ya. Jom kita tengok sama-sama. Itu dia. Baik cikgu. Maksudnya kita tahu berkenaan dengan kerajaan tempatan cikgu yang diceritakan. Silakan baik, cikgu. cikgu nak menguji kemahiran murid menonton tadi. Baik. Boleh cikgu minta volunteer daripada murid contoh-contoh kerajaan tempatan yang ada di Malaysia? Ya. Okey. Baik, siapa? Arnin cikgu. okey, Arnin. Angkat tangan. Silakan Arnin. Contoh-contoh pihak kerajaan tempatan yang saya nampak tadi ialah Majlis Bandaraya Kota Kinabalu. Betul ke Zah? Ada ke? Majlis Bandaraya Subang Jaya. Ada. Tadi cikgu. Kementerian Khazanah. Ya, bagus. yang ni saya rasa ada cikgu. Ya, okey. Baik. Okey, baik. So, kita terus kepada soalan. Yang ini soalan kemarin berfikir aras tinggi, ya, di mana murid-murid akan terlibat. Bagaimanakah sumbangan ya, kerajaan tempatan dapat memberikan perkhidmatan yang terbaik ya, kepada penduduk setempat? Ya. Ini adalah soalan kemahiran berfikir aras tinggi. Baik, saya nak bedah soalan ini lagi. Boleh Adenin bantu saya untuk percepatkan supaya murid-murid dapat mendengar jawapan? Silakan. Baik, silakan Anin. Okey, silakan Adenin. Kata kunci bagi soalan ialah bagaimanakah? Ya, betul. Huraian akan berkaitan dengan cara-cara cikgu. Ya, itulah dia forensiknya. okey. Nanti kita boleh panggil Dr. Adenin. Doktor Pakar Amin. forensik. Amin. Itu doa seorang guru tu. So maksudnya kalau ada soalan yang bagaimanakah, so mesti dinyatakan dia punya caranya. Ya. Okey, baik. Okey, baik, cikgu nak dengar jawapan daripada anak-anak murid. Yap. Silakan jawapan Siapa untuk yang soalan nak ini. jawab? Boleh respon supaya dapat berkongsi dengan anak-anak murid di Kaca TV, calon-calon SPM tahun 2021 Baik. untuk soalan cikgu ini. Afiq cikgu angkat tangan cikgu. Oh ya, silakan Afiq. Afiq, Saya silakan nak jawab, Afiq. cikgu. Ya, silakan. Okey. Antara sumbangannya, kerajaan tempatan dapat beri perkhidmatan terbaik kepada penduduk setempat dengan penyediaan kemudahan sukan dan rekreasi. Hal ini membolehkan kawasan perbandaran setempat dan penduduk di kawasan sekitar dapat menikmati kemudahan sukan, infrastruktur dengan prasarana yang lengkap, cikgu. Betul tak cikgu jawapannya? Ya, sangat betul, sangat tepat. Tahniah, Afiq. boleh, Tahniah. Ya. Ya. Cikgu ingin mengaitkan dengan sedikit contoh, boleh? Boleh, cikgu. Siapa boleh berikan contoh contoh kerajaan tempatan dan juga bagaimana peranannya itu? Ya. Baik, silakan Daniel. Ya, Daniel. Saya nak kaya contoh dengan infrastruktur di Bandar Rubangi. Ya. Okey, silakan. Contohnya ialah pembinaan kompleks sukan di Bandar Rubangi. Ini secara langsung akan melahirkan masyarakat serta generasi Bandar Rubangi yang cergas, sihat, mental serta fizikal
dan seimbang. Ya, tepat sekali. Dia ambil kat tempat dekat dengan sekolah ni. Ya. Okey. So inilah Baik, dia peranan dan fungsi kerajaan tempatan dalam memberikan perkhidmatan setempat supaya penduduk setempat dapat menikmati prasarana kemudahan sukan dan rekreasi di kawasan sekitar. Baik, cikgu ingin berkongsi Zahar tentang cikgu. satu soalan kajian kes. Di mana sekarang ni cikgu pasti murid-murid di luar sana sedang sibuk untuk menyediakan soalan kajian kes. Di sini cikgu ingin berkongsi dengan anak-anak murid hasil daripada hasil kajian yang telah dilaksanakan oleh kumpulan Bestari Lima Bakti yang diketuai oleh Nurhani Akila dan kebetulan Hani pun ada di sini. Ya, dan mereka telah memilih standard pembelajaran 12.42 iaitu berkaitan dengan kerajaan tempatan. Boleh Hani kongsikan dapatan yang Hani peroleh? Silakan. Silakan Hani Akila. Kumpulan kami, Kumpulan Bestari Lima Bakti telah meletakkan pernyataan masalah. Ya. Contohnya, kerajaan tempatan lebih dikenali sebagai pihak berkuasa tempatan. Kerajaan tempatan merupakan perantara antara kerajaan negeri dengan rakyat serta berperanan memberikan perkhidmatan kepada penduduk setempat. Ya. Itu adalah pernyataan masalah di mana murid perlu menyuraikan pernyataan masalah, ya. Okey, dan seterusnya untuk pelaporan silakan. Manakala kumpulan kami juga telah meletakkan 3 persoalan kecil iaitu A, peranan dan fungsi kerajaan tempatan. B, namakan pihak berkuasa tempatan di kawasan kediaman anda. Dan C, peranan anda sebagai penduduk setempat untuk menangani permasalahan yang sering berlaku di kawasan kediaman anda. Ya, tahniah. Cikgu ucapkan syabas kepada kumpulan Bestari Lima Bakti kerana menyediakan sebuah soalan kajian kes yang terbaik dan boleh dikongsikan dengan anak-anak di seluruh Malaysia untuk calon SPM 2021. Baik, kesimpulannya dapat cikgu simpulkan bahawa pembahagian kuasa dalam keseluruhan yang telah kita belajar daripada mula, hasil pembelajaran yang kita memperoleh ialah pembahagian kuasa dalam sistem persekutuan ini menggambarkan peri pentingnya sistem pentadbiran dan yang sistematik untuk melicin dan juga menjalankan tadbir urus negara. Dan kita nampak setiap peringkat kerajaan, kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri masing-masing mempunyai kuasa dan peranan dan juga mereka boleh menonjolkan pentadbiran yang berwibawa untuk kemajuan bangsa dan negara. Itu dia. Baik, terima kasih banyak kepada Cikgu Rosmini Ahmad, Guru Sejarah SMK Bandar Baru Bangin, Selangor. Kita dapat tahu berkenaan dengan kerajaan persekutuan dan juga negeri serta kerajaan tempatan. Ini kita penting sebab mereka-mereka yang belajar ni cikgu, mungkin mereka yang bakal mewarisi kepimpinan negara di masa akan datang. So bila mana kita dapat tahu sekarang, memudahkan kita untuk berlaku adil dan juga meletakkan sesuatu pada tempatnya. Baik, terima kasih. Baik, kita nak tanya rakan-rakan kita di Google Meet, semua masih okey? Adakah ada persoalan ataupun ada kekeliruan yang nak diajukan kepada cikgu, ada ke? Kalau okey semua angkat double thumbs up. Itu dah. Hani siap bagi macam tu. Tak ada. Baik. Terima kasih juga rakan-rakan saya daripada SMK Bandar Baru Bangin, Selangor kerana sudi bersama kita pada pagi ini. Mungkin cikgu sebagai kata-kata akhir cikgu kepada penonton-penonton kita dekat luar sana dan juga mungkin pelajar-pelajar juga di Google Meet sekaligus ucapan Hari Raya cikgu. Mungkin nak diajukan ataupun nak ditujukan kepada mereka-mereka yang tersayang yang sedang menonton pada ketika ini. Silakan cikgu. Baik, sebagai guru cikgu ingin mengingatkan kepada anak-anak murid bahawa walaupun anak-anak murid berada dalam situasi kuarantin dan berada dalam situasi pengajaran dan pembelajaran di rumah, jangan leka dan membuang masa. Keraplah membuat latihan topikal kertas 1 dan juga sebanyak yang mungkin dan juga membina jawapan dalam kertas 2 untuk menggalakkan murid-murid menjana jawapan yang baik. Dan cikgu berharap anak-anak murid sentiasa menjaga SOP walaupun dalam keadaan suasana hari raya. Kerana seperti yang kita katakan dalam keadaan pandemik sekarang ini, dalam apa pun keadaan yang kita terpaksa menghadapi dengan suasana yang tiba-tiba. Jadi anak-anak murid mestilah sentiasa bersedia. Itu dia. Baik, terima kasih. Bila sebut guru tu macam ibu dan ayah juga, pesanannya juga macam ibu dan ayah. So cikgu memandangkan kita lagi 2 hari nak sambut Hari Guru, saya nak ambil kesempatan nak ucapkan selamat Hari Guru pada cikgu dan juga selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Kullu am wa antum bi khair. Juga kepada anda dan juga guru-guru di luar sana, satu Malaysia agar kita
meraihkan guru-guru kita insya-Allah. Baik, sampai berjumpa lagi. Jangan lupa temu janji kita setiap hari lah 8 pagi sampai 10 pagi teras di Didik TV KPM dan raya-raya juga SOP jangan kita lupa. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye. Biar penat berdiri, asal jangan penat memberi. Selamat pagi murid-murid. Teacher, our pillars and strength, attempting different ways to teach, to motivate, to inspire their beloved students. Watch these heroes as they stay connected with us, physically, virtually. Cikgu, dialah pemberi paling setia tiap akar ilmu miliki. Pelita dan lampu segala untuk manusia sebelum dewasa. Kaulah insan yang setia mendidikku menjadi manusia yang berguna di dunia dan akhirat. Didik TV KPM